قل يا أنت الصديق سلام سلام ترحم ترحم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihima ni'mah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in alhamdulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi kitab tentang Kashful Ghaibiyah, pembukaan berita-berita yang gaib daripada zaman Nabi Adam dijadikan sampailah pada peristiwa kiamat, di mana kita dah sampai pada muka surat 51. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bil barakatih. Faslun, pada menyatakan Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ni, adakah dia ni perkara usul dalam tauhid atau adakah dia perkara furu'? Maka dibahas ulama. Muktamad dia adalah perkara furu', tak jadi usul. Maknanya kalau tak percaya tak sampai tahap kafir. Berbeza kalau tak percaya turunnya Nabi Isa AS, itu boleh jadi kafir tu. Itu ijma' ulama Isa akan turun. Kenapa tidak ijma' tentang masalah Nabi Imam Mahdi? Kerana hadis tentang Imam Mahdi ni ada lebih kurang 36 hadis. 36 hadis yang macam-macam martabat, yang hasan, yang dhaif, yang sebagainya. Cuma ada satu hadis yang mana dalam hadis itu menyebut la mahdiyun illa Isa alaihissalam. Tidaklah Mahdi itu melainkan Nabi Isa sendiri. Kerana ada ihtimal itu, ada kemungkinan yang kata Mahdi Isa itu sendiri, maka ulama' tidak menjadikan itu dasar akidah. Tak jadi dasar akidah. Maknanya dari sudut pendalilan, sudut kejadian, jumhur ulama' kata ya, Imam Mahdi ni ada. Cuma sudut dalil, adakah nak jatuh kata wajib siapa tak percaya kafir? Tak sampai. Kadang ada satu hadis tu, tapi 35 hadis lagi tu semua kata Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. 35 hadis. Satu saja yang menyatakan tidaklah Mahdi itu melainkan Isa alaihissalam. Kerana satu ni tak jadi wajib. Kerana ulama sangat takut dalam mewajibkan satu perkara, takut terwajib benda tak wajib. Takut terharam benda tak haram. Itu ulama dulu. Ulama sekarang saya cakap lah, belum apa-apa lagi dah haram. Baru sikit-sikit wajib. Tak ada apa-apa dah wajib dah. Ini perbezaan daripada segi pemfatwaan. Kita dah faham hukum mempercayai Imam Mahdi ni bagus percaya. Ada banyak hadis yang menerangkan tak adanya, tapi tak jadi dasar akidah. Dan menyatakan bahawasanya adakah dianya Imam Mahdi ni daripada keturunan cucu cicit anak Hasan bin Ali ataupun binti Fatimah ataupun Husain, yang mana satu? Dia ada khilaf. Adakah keturunan Hasan ataupun Hasan dan Husain? Dan daripada mana dia keluar? Belah mana keluar Imam Mahdi ni? Belah Seremban ke? Kawan dakwa pula Seremban Imam Mahdi pula. KL ke? Mana? Dan alamat keluarnya, ulama catat mana alamat dia, tanda dia nak keluar tu bila. Dan bahawasanya memubaya'ah, dibai'ah akan dia tu 2 kali. Berlaku pembai'atan Nabi Imam Mahdi 2 kali. Ni ikut kitabnya. Kita banyak dengar cerita Imam Mahdi ni. Ni malam ni kita mengaji ikut kitab. Apa kata kitab? Cerita daripada Tabarani. Tabarani ni orang dekat-dekat tabi'in tu. Tabi'in. Tafsir, bukan Tabarani lain, Tabari lah, Tafsir Tabari tu lah. Awal, tafsir awal.
Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula Mahdi itu daripada kami. Apa maksud tu? Keturunan Nabi ya. Janganlah perasan kalau awak tu orang Seremban tak adalah keturunan Nabi. Kalau orang Seremban keturunan Nabi boleh lah. Mensudahi dengan dia agama, akhlak dia macam Nabi juga. Seperti barang yang memulai agama itu dengan kami. Allah, ini Islam ni macam mana Nabi mula dulu, perjuangan Nabi tu sampai naik agama tu, tertegaknya daulah Islamiah tu. Maka di akhir zaman ni akan bangkit cucu cicit Nabi seorang ni, nama dia Imam Mahdi. Dia akan buat macam mana zaman Rasulullah tu. Akhirnya Islam menang juga. Kok mana pun satu hari esok Islam akan bangkit juga. Allah akan menangkan juga agama ni. Al-Islamu yu'la wala al-Islamu ya'la wala yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada apa yang lebih tinggi dari dia. Dia akan naik juga. Yang rugi kita lah. Jap percaya, jap tak percaya, ya ke, ya tak ya. Kalam Nabi mutamat. Dan berkata Muqatil bin Sulaiman dan orang-orang ini ulama yang mengikut akan pendapat Muqatil ni, daripada segala ulama tafsir mufassirin, pada mentafsirkan firman Allah Ta'ala, wa innahu la ilmun lis-sa'ati, la alima lis-sa'ati, innahu la alima lis-sa'ati. Sungguhnya Allah itu mengetahui akan kiamat. Dia tahu bila nak kiamat tu. Tuhan tu tahu bila nak saat kiamat tu. Tuhan tahu bila? Tuhan tahu. Berkata ia, apa maksud ayat ni? Yang Allah Ta'ala ni tahu bila nak kiamat. Sungguh mengetahui ia lis-sa'ati. Allah Ta'ala beritahu kiamat ni aku tahu bila. Aku tahu bila. Aku seorang tahu bila. Berkatalah ia siapa ni? Muqatil dan mufassirin ni, Mahdi adalah pada akhir zaman. Ni nak tafsir ayat tadi tu. Telah berkata Muqatil dan terkadang mengambil berkat bahawasanya Allah itu mengetahui akan kiamat. Berkata ia, makna kiamat itu apa? Imam Mahdi adalah pada akhir zaman. Tu maksud dia, tafsir tu. Apa maksud Allah Ta'ala tahu bila kiamat ni? Maksudnya Allah Ta'ala tahu kat kiamat nanti ni Imam Mahdi akan bangkit. Ada tafsir cakap itu, tafsir ayat tu. Wah, tak tahu. Ramai kata gitu. Telah berkata Muqatil itu dan telah terkadang mengambil dalil bagi ini dengan barang yang mengeluar akan dia hadis oleh Imam Nasai bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tahlika ummatun ana awwaluha wa mahdiha wa mahdi awsatuha. Kata Mahdi tu ada alif jarak tu, wa mahdi awsatuha wal masihu ibnu maryam akhiruha. Masya-Allah, ni hadis riwayat dari Nasai. Tidak binasa umat ini bermula aku itu awalnya, Imam Mahdi awsatuha, tu alif dia, ha tu pisah dengan alif, pertengahannya, Isa bin Maryam itu akhirnya. Ini janji Allah dalam hadis Nasai. Aku permulaan, tanda awal kiamat Rasulullah lagi, tanda kiamat itu awal mula nak kiamat. Pertengahan dia Imam Mahdi, penghujung dia Nabi Isa AS. Allah, susun cantik dah, siap. Kenapa Nabi nak bagi tahu ni? Maknanya esok jangan terkejut, jangan ragu. Kita percaya Nabi Isa tu sebab Nabi cakap, Imam Mahdi tu Nabi cakap. Soal dalil tadi 36 hadis, soal pendalilan.
soalan pentahkikan jadi tak jadi 35 hadis tu, macam-macam martabat, bukan satu. Cuma ulama tak wajibkan sebab satu tu je. Takkan satu ni nak batal 35 ni. Macam-macam lah takwilan tu. Apa maksud Mahdi tu Nabi Isa? Hakiki ke atau bagaimana? Tak tahu. Macam. Dan tersebut pada kata Qurtubi, Imam Qurtubi, daripada hadis Ibnu Mas'ud dan lainnya, bahawasanya keluar ia pada akhir zaman. Imam Qurtubi ni, silap bukan Tabarani tu hadis. Ini Imam Qurtubi yang mufassirin, silap Qurtubi awal tahun 197 Hijriah tu, Imam Qurtubi, tafsir Qurtubi awal tabi'in itu, tabi'in. Dia kata apa? Dia kata dia pada hadis Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya, keluar Imam Mahdi ini di akhir zaman daripada belah barat Maghrib, kesudah-sudahan negeri berjalan oleh penolong itu, daripada hadapannya 40 mil, 40 batu. Belah barat berjalan oleh penolong itu, daripada hadapannya 40 mil, 40 batu. Bermula tangkulnya itu putih dan kuning, tak tahu apa tu, dan di dalam itu tersurat padanya Ismullah Al-Azam. Tersimpan dalam tu. Tangkul, tengkolok, serban itu putih kuning. Dalam itu ada surat tertulis dalam tangkul itu, Ismullah Al-Azam. Dia ada kat dia. Ismullah Al-Azam ni makna nama yang rahsia tu. Nama Allah Ta'ala ada satu nama. Barang siapa tahu nama tu, segala hajat dia semua tercapai. Ismul Azam nama dia. Tak tahu siapa, tak tahu yang mana. Yang Qayyum ke, tak tahu. Jadi dia tahu. Maka tiada pecah baginya tangkul itu, maka membangkit ia akan segala tangkul ini serta kaum. Dalam satu bekas dalam tu ada tu, tak pecah. Bangkit ia akan segala tangkul itu serta kaum dibawa. Sungguhnya telah mengambil oleh Allah bagi mereka itu akan janji beroleh pertolongan dan menang. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun, hingga akhir hadis dengan panjang. Mereka itulah tentera Allah. Ketahuilah sesungguhnya tentera-tentera Allah itulah orang-orang yang berjaya. Dan tersebut dalam hadis pula, maka datanglah oleh manusia daripada pihak macam-macam penjuru dan tiap-tiap tempat, maka membai'ah oleh mereka itu akan dia. Pada ketika itu antara rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim kat situ. Jadi masa dia masa tu mesti haji kan, haji Jumaat dia mesti haji akbar. Diisytiharkan diri dia sebagai Imam Mahdi. Pengisytiharan tu berlaku bila orang tahu je, manusia seluruh dunia datang membaiat kepada Imamul Mahdi tersebut. Masya Allah, Allah membaiat dia. Dan makam Ibrahim padahal benci ia bagi membai'ah yang kedua ini. Kemudian daripada bai'ah yang pertama dengan bumi Maghrib. Jadi dia dua kali bai'ah tu. Pertama belah barat, bumi Maghrib. Tak tahulah belah mana tu. Lepas tu dia bai'ah lagi kali kedua dia tak nak tu. Sebab dia tak nak.
Tapi semua orang takdir Tuhan dia akan diangkat. Dan tersebut di dalam risalah Syekh Saban, berkata ia dipaham daripada beberapa hadis yang lain, bahawasanya keluar Mahdi daripada pihak Masyriq Timur pula, pada negeri Hijaz. Bermula kaul yang berkata dengan bahawasanya keluar daripada pihak Maghrib belah barat itu tiada asal baginya, seperti barang yang menjaga atasnya barang oleh Al-Qami. Aku kata, dan mudah-mudahan bermula jamak itu mungkin. Jadi ada dua hadis. Satu kata Nabi Imam Mahdi keluar belah barat. Belah barat belah mana? Barat belah Eropah, belah Morocco, belah sana tu. Satu pendapat lagi pula belah timur, ke negeri Hijaz, Afghanistan, belah sini. Jadi ada dua kaul ni. Ada ulama bangkang kata tak, bukan belah barat, ni tak ada asal ni. Tapi yang ni ada. Ni segi pendalilan. Hakikat Allah yang tahu. Usai Imam Mahdi, memang kita kena serah pada Allah tu, kita tak tahu. Cuma ni kita kitab kita baca. Tapi dia kata boleh kita himpun dua-dua hadis ni. Dua riwayat ni boleh dihimpunkan. Kerana diamalkan dengan dua riwayat dengan bahawa ditanggungkan kata hadis keluar daripada pihak Masyriq itu atas zahir yang sempurna, dengan dalil membai'ah kali kedua antara rukun dan maqam. Maksudnya keluar pertama tu tak ramai yang bai'ah, yang belah barat ni. Orang dah mula bising dah, Imam Mahdi, tapi tak semua. Baru betul-betul zahir masa dekat tanah Hijaz ni, di Makkah. Ayat tu memang tak ada keraguan lagi, betul lah itu Imam Mahdi. Musuh-musuh pun ketika tu dah mula tepuk dahi. Puak-puak Freemason, puak ni dah keluar dah. Dia percaya tu, ada dalam video tu. Dia cakap dalam dia punya Dewan Parlimen tu, akhir zaman ni dia ada satu orang nama Imam Mahdi kan keluar. Dia orang buat kajian, kadang-kadang dia percaya lebih daripada kita ni. Tapi dia percaya tu untuk lawan. Kita percaya nak menang, dia percaya tak? Sebab tu dia buat persiapan cari Imam Mahdi tu. Tak jumpa, Allah Ta'ala pelihara. Ni. Sebab bai'ah dua kali. Lepas tu dia kata apa lagi? Jadi yang bai'ah kali kedua tu yang sempurna, zahir sempurna zahir. Memang tak ada ragu dah. Inilah dia Imam Mahdi ni dia. Masa dia keluar antara rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim kat tengah tu. Ni makam Ibrahim, Hajar Aswad kat tengah-tengah tu, depan pintu Kaabah tu. Kemudian daripada bai'ah yang pertama seperti barang yang sabit pada riwayat Imam Qurtubi, dan inilah daripada Al-Muhaqqiq Saban yang tiada layak dengan makamnya, maka bahawasanya riwayat Qurtubi itu memberi faedah bagi membai'ah dua kali. Sungguhnya telah muafakat akan dia padanya oleh Syekh Ibnu Hajar, dan demikian lagi Al-Qutub Asy-Sya'rani. Sungguhnya telah memberi faedah akan dia dalam mukhtasarnya, dan lafaznya diriwayatkan bahawasanya keluar pada akhir zaman oleh seorang laki-laki. Dikata orang baginya Mahdi, keluar ia daripada kesudahan bumi Maghrib, berjalan oleh segala orang yang menolongkan dia itu, antara hadapannya 40 mil. Tu dia. Oh, termasuk dia. Jadi, hebat ni. Ini Kitab Sya'rani, Imam Sya'rani kata apa? Dalam kitab Mukhtasar dia, keluar akhir zaman seorang laki-laki, orang panggil dia Imam Mahdi. Dia keluar ia daripada kesudahan bumi Maghrib, berjalan segala orang yang menolongkan dia itu, antara hadapannya 40 mil. Apa maksud tu? 40 batu depan dia. Orang ramai sampai 40 batu. Pengikut dia tu punya ramai tu. Masuk pada dia lah. Di hadapan dia tu 40 mil, 40 batu. Tentera Imam Mahdi dah siap mengiring Imam Mahdi ni. Oi, hebat. Bermula tangkul itu putih dan kuning. Padanya itu tersurat padanya Ismul A'zam. Disuratkan dia, maka tiada pecah baginya oleh tangkul itu, dan perdirinya tangkul itu
dan awal membangkitkan dia itu daripada tepi laut dengan suatu tempat dikatakan baginya Masah daripada bukit Maghrib, maka membangkit ia akan tangkul ini serta kaum. Sungguhnya telah mengambil oleh Allah Ta'ala menentukan janji dapat penolong dan kemenangan. Diulang baik cerita tadi tu. Ulaika hizbullah la inna hizballahi humul muflihun. Ayat sama. Mereka itulah tentera Allah. Ketahuilah sesungguhnya tentera Allah itulah orang-orang yang berjaya. Dia banyak mufassirin menyatakan ayat ini menggambarkan tentera Mahdi. Salah ke tak salah? Ini ayat Quran ni panduan sampai kiamat. Ada ayat Quran tu, dia sebab tu dia tak spesifik. Kadang-kadang ayat Quran ni menceritakan peristiwa tertentu, kadang-kadang dia tafsiran itu jauh. Ulama mufassirin mentafsirkan ayat ni sebagai tentera Mahdi yang 40 batu. Ayat ni, ulaika hizbullah. Hizbullah, mereka itulah hizbullah, tentera Allah. Macam mana Rasulullah ada hizbullah, ini ada hizbullah ni. Bukan hizbullah dekat Lebanon. Bukan, ni lain ni. Ala inna hizballah humul muflihun. Kata Allah, tahuilah ini tentera Allah ni akan menang. Muflihun, menang, takkan kalah dia. Tu tanda dia hizbullah. Kalau kejap menang, kejap kalah, tak ada. Maka membai'ah mereka itu akan di dalam Mekah antara rukun dan makam Ibrahim, padahal dia janji bagi membai'ah ini kedua kali. Kemudian daripada membai'ah akan dia oleh manusia dengan pihak Maghrib atasnya. Bermula Mahdi itu daripada anak Fatimah dengan muafakat segala jumhur ulama, semua setuju. Jadi cucu cicit daripada Fatimah, Sayyidatina Fatimah. Maka tersebut dalam khabar Muslim dan Abi Daud. Muslim ada, Abi Daud, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi dan yang lainnya. Tu kata hadis pasal Imam Mahdi ni banyak. Muslim ada, Nasai ada, Daud ada, Ibnu Majah ada, macam-macam taraf hadis. Cuma pasal hadis satu tu je yang ulama tak jadikan dia tu wajib. Satu tu je, atas dalil. Bermula Mahdi itu keluargaku daripada anak Fatimah, dan pada riwayat Ibnu As-Sakir pada Ali bin Husain, bapaknya sukakan olehmu hai Fatimah, Al-Mahdi itu daripada engkau. Maknanya zaman Rasulullah ni nama Mahdi dah disebut-sebut dah. Berdasarkan hadis-hadis kita faham nama Mahdi ni sudah disebut pada zaman Siti Fatimah lagi. Orang zaman tu dia bergantung pada wahyu betul, dia percaya betul. Dia tak ada internet, dia tak ada Facebook, dia percaya kitab Quran tu. Kitab Quran yang apa yang Nabi khabar, benda-benda gaib yang nak berlaku akan datang, perkhabaran gaib. Itu Quran. Masya Allah, Nabi. Dan telah mengeluar oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Turmizi dan Ibnu Majah, jikalau tiada tinggal daripada masa itu melainkan sehari, yang satu katalah masa dan akibat dia sehari lagi, nescaya dibangkit oleh Allah padanya akan seorang laki-laki daripada keluargaku yang yamla'ul ard bi adlih, memenuhi akan bumi ini dengan keadilannya, seperti barang memenuhilah bumi ini dengan kezalimannya. Macam mana bumi ini penuh dengan zalim? Sana zalim, India kena Uighur pula lagi, teruk bumi ni kan. Maka Allah akan bangkitkan seorang untuk seimbang dengan balik keadaan ni. Bumi akan teruk, akan hancur, umat Islam akan disiksa lagi, sampai satu tahap dah memang dah tak boleh nak buat apa dah. Turun Imam Mahdi. Dah tak tahu dah, hero semua dah tak ada. Erdogan tak tahu ada tak ada. Zaman tu tak tahu dah. Tapi ada hadis cerita sebelum turun Imam Mahdi ni akan ada satu pemimpin Islam. Dia akan menzahirkan kebenaran, tapi akhirnya dia dibunuh sebelum turunnya Imam Mahdi. Wallahu alam siapa. Kalau kita kata tengok sekarang ni Erdogan tu lah. Maknanya kalau betul lah dia tu, lepas dia tak lama
Mahdi. Wallahu a'lam. Dan telah mengeluarkan oleh dan pada satu riwayat, tapi kita baca kisah Imam Mahdi ni nak pesan lah. Jangan terlalu asyik pula. Dia ada jenis-jenis satu jemaah dia terlalu asyik dengan cerita Imam Mahdi ni, sampai dia kempen, dia kata ni tahun depan, tahun 20 ni dah nak keluar dah ni, tahun 2010 tu satu geng. Jadi kumpulan tu kat 40 orang, habis jual harta benda semua, jual pergi, percaya kan ni, percaya pergi Mekah tunggu Imam Mahdi nak keluar ni, tunggu masa haji, tunggu tak keluar. Wah, dia kata tersilap lah, bukan tahun ni tahun ni dah habis jual barang semua ni, dah tunggu dah ni. Tapi tu pun dia percaya lagi, dia tak keluar lagi, kita tunggu lagi tahun depan dia keluar, tak keluar lagi. Itu yang terlalu asyik. Kita ni nak seimbang. Ni berita Imam Mahdi ni, kita percaya, kita yakin, tapi bukan maknanya kita kena tinggal semua ni. Kita kena buat kerja kita lah. Takut Imam Mahdi tu besok kita lari lah, tak sanggup, iman tak siap. Untuk cerita Imam Mahdi kita tak ke mana. Kita nak pesan lah. Dan telah mengeluar tak usah risau pasal Imam Mahdi, risau kita ni. Satu riwayat bagi Abi Daud dan Tirmizi jika habis riwayat daripada Abi Daud, Tirmizi, jika tiada tinggal daripada dunia ni melainkan hari yang satu, dan saya dipenuhkan oleh Allah Ta'ala akan demikian hari itu hingga dibangkitkan Allah padanya seorang laki-laki daripada ahli baitku yang muafakatlah namanya akan namaku, namanya macam Nabi Rasulullah Muhammad juga, dan oleh bapaknya akan nama bapakku. Muhammad bin apa tu? Abdullah ke bin apa? Yang memenuh ia akan bumi itu baiknya dan adilnya, seperti barang memenuh ia dengan zalimnya dan jurnya. Jur tu makna maksiat. Macam mana bumi sekarang ni penuh maksiat, sama Imam Mahdi tu adil semua. Sampai tahap orang nak beri sedekah tak ada orang lah. Tak ada orang nak beri sedekah, berebut nak cik orang nak beri sedekah. Dan telah mengeluar oleh Hakim dan sahihnya, turunlah dengan umatku pada akhir zaman oleh balak yang itu sangat daripada raja-raja mereka itu. Raja-raja pemimpin. Banyak pemimpin-pemimpin dunia zaman tu zalim. Tengok dekat China apa berlaku, Uyghur, India apa berlaku. Tu yang besar-besar tu zalim. Umat Islam ditindas. Tiada pernah didengar balak yang terlebih sangat daripadanya tu. Tak pernah dengar. Zaman-zaman tu raja zalim tapi tak sezalim ni. Macam binatang dia buat ni. Hingga tiada dapat oleh seorang laki-laki tempat nak lindung ni dah tak ada. Nak lari dah tak boleh dah. Habis kezaliman macam mana. Maka dibangkit oleh Allah akan seorang laki-laki daripada keluargaku, Ahlil Bait, aku yang memenuh ia akan bumi dengan baik dan keadilannya, seperti barang memenuh ia akan zalim dan jur yang kasih akan dia oleh orang yang mendiami bumi dan yang mendiami langit. Semua suka kat dia, sayang kat dia, kasih. Dan menurun oleh langit akan hujannya, dan mengeluarlah bumi akan segala tumbuh-tumbuhannya. Tiada memegang ia sesuatu telah hiduplah Mahdi itu. Tiada memegang ia akan sesuatu. Tumbuh, pokok semua tumbuh. Telah hiduplah Mahdi itu pada mereka itu 7 tahun, atau setengah riwayat kata 8 tahun, setengah riwayat kata 9 tahun. Mencita-cita akan hidup oleh segala yang mati itu dengan barang yang diperbuat oleh Allah dengan ahli bumi itu daripada kebajikan. Orang mati pula, kalau boleh aku nak hidup balik. Nak rasa macam mana zaman Imam Mahdi itu semua. Dan telah mengeluar oleh Abu Nuaim lagi akan membangkit oleh Allah seorang laki-laki pada keluargaku, jarang gigi tak rapat, hadapan luas dahinya, artinya tersingkatlah rambut daripada dahinya, tak ada segini dahi dia luas. Yang memenuh ia akan bumi adilnya,
Yang mencurah ia akan hartanya akan sebagai curah pemurah. Jadi macam mana sebelum Nabi SAW lahir, orang dulu hanya baca kitab, tengok macam mana rupa Imam Rasulullah ni. Tengok kitab Taurat, cari Nabi akhir zaman, pum keluar. Macam itulah sebelum keluar Imam Mahdi ni, orang banyak bicara Imam Mahdi ni rupa macam ni, Imam Mahdi ni keluar belah sini, ustaz tu cerita pula macam ni, ustaz ni cerita pula macam tu. Itu sebelum dia keluar tu. Banyak orang menyebut-nyebut kat sana. Pada sikit lagi. Dan telah mengeluarkan oleh Ruyani dan Tabarani yang lain daripada keduanya. Bermula Mahdi itu daripada anakku dan mukanya itu seperti bintang terkarang. Bermula warnanya itu warna Arabi, kulit Arab. Jisimnya, tubuhnya jisim Israel. Oh, maknanya artinya tinggi. Oh, badannya tegap, tinggi. Memenuh ia akan buminya dengan adilnya, seperti mana memenuhi bumi itu dengan jur. Ini maksiat. Yang redalah akan jadi khalifah itu oleh ahli langit dan ahli bumi. Semua orang kembali pemerintahan Khalifatullah tu. Zaman khalifah tu akan muncul balik. Semua akan mengaku dia, tak ada orang mangkang. Semua Islam akan mengaku. Dan telah datang warid pula dalam kitab Hilyah bahawasanya Mahdi itu orang muda, lagi bercelak dua matanya, lagi halus dua keningnya. Dia tak tebal, dia halus. Tinggi hidungnya, tajam, comel hidungnya. Lagi bongkok sedikit hujung hidungnya itu. Oh, dia bongkok sikit. Macam Mak Saleh tak? Lembut janggutnya, tak keras macam wayar tu, lembut. Atas pipi yang kanannya itu ada tek lalat. Siapa ada tek lalat? Dan telah berkata Syekh Qutbul Ghaus Sayyidi Muhyiddin bin Arabi dalam kitab Futuhatul Makiyah, ketahui olehmu bahawasanya tidak daripada keluar Mahdi itu, tetapi tiada keluar ia hingga memenuh bumi dengan jur. Itu dia. Kata Ibn Arabi, dia akan keluar di saat bumi ini memang jahat sangat, sejak jahat manusia, zulman, zalim, maka memenuh ia akan dia dengan kistan, dengan keadilan dan adil. Dan iaitu daripada keluarganya Nabi SAW, daripada walad anak Fatimah radhiyallahu anha. Bermula neneknya itu Hasan bin Ali bin Abi Talib. Bermula bapaknya Imamul Hasan Askari Ibnul Imam Ali At-Taqi bin Imam Al-Muhammad At-Taqi. Al-Imam Ali Ar-Ridha, anak Imam Musa Kazim, anak Musa Ja'far Sadiq, anak Imam Muhammad Bakir, anak Imam Zain Al-Abidin, Ali, anak Imam Husain, anak Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang muafakat namanya akan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membai'ah akan dia oleh segala muslimin antara rukun dan maqam yang menyerupai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kejadian yang rupa bentuk muka dia mirip dengan muka Nabi, dan hampir daripadanya pada perangainya, akhlaknya macam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kebajikan manusia dengan dia akan ahli Kufah, membagi ia akan harta dengan bersamaan, mengadil ia dengan dia pada segala rakyat, berjalan Khidir antara hadapan. Khidir pun datang, Khidir escort dia. Hidup ia 5 tahun atau 7 tahun atau 9 tahun, mengikut akan bekas jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginya seorang malaikat yang membetul ia akan dia daripada sekira-kira tempat. Tiada melihat ia akan dia, mengalah ia akan negeri Madinatul Rum. Rom ni maknanya sekarang ni negeri barat lah, western country, Europe tu. Dia akan menang dengan Europe dengan takbir serta 70,000 daripada muslimin. Dia kata setengah cerita tu dia sampai kat tembok Konstantin. Tembok tu dia runtuh dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boom, runtuh tembok. Malaikat ikut dia, tapi orang tak nampak dia, malaikat tu. Takbir sertanya 70,000 daripada tentera muslimin yang mengerasi oleh Allah dengan sebabnya akan Islam. Kemudian daripada lemahnya dan menghidup ia akan Islam, kemudian daripada mati Islam itu dan menggugur ia akan
jizyah. Masa tu jizyah tak ada dah. Bayar jizyah tak bayar. Nak Islam atau perang. Dia tak ada macam zaman dulu nak boleh bayar jizyah. Bila zaman Imam Mahdi, jizyah dah tak ada dah. Dan menyeru ia kepada agama Allah itu dengan pedang. Tak ada maaf-maaf dah. Maka barang siapa enggan ia dibunuhnya. Barang siapa membantah ia akan dihina, menghukum ia dengan agama yang khalis daripada ijtihadnya, dan bersalahan ia pada ghalib daripada segala hukum yang segala mazhab ulama. Dia tak ada yang perasan dah. Imam Mahdi ni mazhab Syafi'i tak, Maliki tak, Hambali tak, dia bersalahan semua, dia ada ijtihad sendiri. Ni ijtihad 4 mazhab ni sementara je. Turun Imam Mahdi, turun Nabi Isa, tak ada dah. Tu mujtahid tu. Ikut dia. Maka menanggung oleh mereka itu bagi demikian itu, kerana sangka mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala tiada membaharu-baharu ia. Kemudian daripada imam mereka itu, tak boleh tasuk mazhab dah. Ingatkan dah tak ada dah. Turun ni semua mazhab cancel. Akan mujtahid dan memanjang ia pada sebutnya, waqa'ihnya serta mereka itu. Kemudian berkata ia, dan ketahui oleh bahasanya Mahdi itu apabila keluar, ia suka dengan dia oleh sekalian muslimin, khas mereka itu dan orang awam mereka itu, semua suka. Dan baginya beberapa laki-laki yang dibangsa kepada Tuhan, tentera Mahdi itu, yang mendiri mereka itu akan dakwanya dan menolong oleh mereka itu akan dia. Bermula mereka itulah segala wazir, menteri baginya, yang menanggung mereka itu akan kebenaran, keberatan mamlakah kerajaan daripadanya, dan menolong mereka itu akan dia atas barang yang taklid akan dia oleh Allah. Dengan dia diturunlah atas Isa anak Maryam AS dengan menara yang putih pada pihak negeri Dimashq. Bertelekanglah ia atas dua orang malaikat. Masa dia turun tu, 2 orang malaikat pegang dia kiri kanan, seorang belah kanan, seorang pada pihak kiri, turun daripada langit. Malaikat 2 orang dia pegang dia turun, tak nampak tu, dia turun. Bermula manusia ketika itu tengah sembahyang asar, maka undurlah imam daripada maqamnya, maka mendahululah ia, maka sembahyang ia dengan manusia jadi imam akan manusia dengan sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memecah ia akan berhala Nasrani, dan membunuh ia akan babi, dan mengambil Allah Ta'ala padanya akan Mahdi, suci lagi menyucikan. Wallahu a'lam. Itu tak cerita detail lagi tu. Itu baru cerita kasar-kasar dia ni, macam mana nanti dia akan terang ni, macam mana dia jumpa peperangan macam mana. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Peperangan yang terjadi di zaman Nabi dan di zaman Imam Mahdi, Imam Mahdi memerangi seluruh dunia, dan seluruh dunia akan memeranginya, yang akan terjadi dalam waktu yang pendek, tidak lebih daripada beberapa tahun sahaja. Imam Mahdi akan memerangi, dan semua kemenangan berada di pihak Imam Mahdi. Pertama, peperangan kaum muslim semenanjung Arab yang kekal. Kedua, kaum Syiah. Ketiga, kaum Rom, Bani Ishaq, Amerika dan Eropah. Keempat, sekular Turki. Kelima, Yahudi. Keenam, Rom. Ketujuh, kaum komunis, bangsa Haus dan Kirman, China, Rusia dan Jepun. Soalan saya, Ustaz, di manakah senjata-senjata canggih, Ustaz? Senjata biologi, senjata kimia milik Amerika, China, Rusia, NATO. Sebab dalam peperangan ni hanya menggunakan kuda, pedang dan panah saja. Jumlah korban peperangan tersebut menitiskan darah yang akan membuatkan kuda-kuda berenang di atasnya darah tersebut. Soalan saya, mana pergi senjata canggih ni, Ustaz? Dia banyak teori dia, sebab benda tu wajib kita imani. Cuma macam mana boleh jadi macam tu? Kalaulah dulu kita kata, kalau saya kata sebelum 2 tahun lepas, besok kita ni sembahyang jarak-jarak tau, mana-mana semua pakai mask, mesti kita gelak kan? Mana boleh, takkan berlaku macam tu, Ustaz. Tengok berlaku. Benda yang dulu kita ingat macam pelik, tak ada nak berlaku, dia berlaku ni. Boleh. Ada cara Allah buat. Antara teori yang kata kenapa jadi macam tu ialah, ni saya dengar ceramah Ustaz Zulkifli tu, menarik juga pandangan-pandangan itu. Dia kata
antara teori yang disebut, yang mana ada kata apa, boleh diterima akal, harus pelanggaran meteor. Itu semua saintis pun mengakui benda tu. Adanya perjalanan meteor yang terkeluar pada orbit itu melanggar bumi. Bila dia langgar tu, dia membebaskan magnetic field yang dia akan jam dengan segala-galanya. Benda-benda yang menggunakan pesawat, menggunakan elektronikal ni, habis semua, jam semua. Jadi bila benda tu jam, kilang dah tak boleh nak function, senjata semua habis, kenderaan habis. Bumi ni ada elektromagnet yang tak boleh nak lama nak keluar dari situ keadaan tu. Ini kalau kita kata teori, ni teori tak ada hadis ni teori. Ketika tu manusia nak macam mana ni? Ni nak hidup terus. Apa yang Nabi cakap ni akan terjadi. Kalau dah tak, semua dah jam, pakai kuda balik. Kereta dah tak ada, apa semua dah tak ada nak jam. Ni yang logik lah, kata logik akal. Ketika itu kembali pada menggunakan pedang, menggunakan kuda, harus benda tu. Sebab kalau lah betul jadi macam yang kita sebut ni, dia akan jadi satu peristiwa yang seluruh dunia akan terlibat. Baru benda ni boleh kita terima di akal kita. Pelanggaran meteor tu. Sebab bila pelanggaran meteor tu, sebahagian bumi dah tenggelam dah, glasier akan naik. Jadi apa yang kita lalui ni adalah rentetan peristiwa yang menjurus ke situ, sampai tahap semua jam dah tak ada dah. Itu jam koda dah, koda, panah semua keluar balik. Betul, ada rahsia Nabi SAW tu suruh kita belajar naik kuda, belajar berenang, belajar memanah. Jangan kita hina. Apa orang sekarang dah pakai F-16 dah, kau nak memanah buat apa? Ada rahsia yang Nabi tahu, yang kita tak tahu. Sebab kita tak boleh jangka apa nak berlaku pun. Jangan main dengan sunnah Nabi ni. Kadang-kadang tak terbayang akal kita ni. Nabi cakap sudah sampai kepada akhir zaman tu. Kerana ilmu Nabi ni ilmu laduni, ilmu daripada Allah, bukan belajar macam buku ni. Terus direct pada Nabi, diperlihat pada Nabi SAW tu peristiwa daripada mula sampai akhir zaman. Umat dia apa nak jadi, umat dia berapa orang ni, apa nak jadi kat umat dia ni, terus sampai Mahdi. Kalau nak Imam Rasulullah boleh cerita sampai Mahdi, habis antara Mahdi dengan dia tu dia tak boleh cerita, dia tak tahu. Kalau Allah boleh bagi tahu dia peristiwa yang berlaku pada Imam Mahdi akan datang ni, habis tanda-tanda ni, logik di akal kita harus baginda Nabi SAW dia tahu. Kerana tahunya Nabi itu bukan dengan pembacaan, bukan dengan teori. Tahunya Nabi itu dengan wahyu. Tahunya Nabi itu dengan wahyu. Tahunya Nabi itu dengan perkhabaran daripada gaib, daripada Jibril AS. Bukan kajian. Wajib kita imani, yakin. Jadi kalau tuan tanya tadi, macam mana ni NATO semua, kalau dah kena meteor besar tu, bumi dah berlubang, dah habis semua jam, macam mana? Ini yang Tuhan bagi, baru virus je, kecil je, berubah bumi, berubah norma-norma kehidupan hari-harian kita ni. Agak-agak kalau dah meteor kena tu, berubah tak? Muka kita pun dah berubah je. Gelap bumi kat situ, gelap, terus tak nampak. Ataupun satu tu, adakah masuk dukhan itu dengan adanya meteor tu? Satu, sebab dia akan lama tu dekat dalam ni, bumi ni gelap. Bila dia hentam tu, naik penuh bumi ni, bumi dalam keadaan gelap. Itu satu teori lagi. Asap tu, dukhan tu, adakah dia daripada itu? Satu teori. Tapi semua ni teori lah. Nak percaya boleh, tak percaya pun tak apa, teori. Tapi bagi saya, segi bahasan akal, benda tu logik dan harus berlaku. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tapi yang penting apa yang penting? Yang pentingnya iman. Kok meteor meletup pun, kalau iman tak ready, macam tu je. Tak ada ubah pun. Meteor dah langgar ni,
golap dah, maksiat jalan juga, internet jalan, internet pun dah jam, tu jam. Mana kau bangga-bangga internet tu, G5 lah apalah, habis semua. Sikit kau bagi pun dah jam dah. Wallahualam. Saya nak buat pengumuman ni tak lama lagi, dah nak bulan Ramadan ni, Rejab, Syakban, tak lama dah Ramadan. Jadi ada sebulan sebelum Ramadan ni, kami di Madrasah Aliyah ni kami sedang membina tembok lah. Bukan tembok Ya'juj Ma'juj tu, tembok keliling madrasah nak naik. Siapa-siapa yang beringin nak wakaf, kita buka batu-batu tu, 1 tan tu dengan barang tu dah RM50 lah. Kalau ada orang nak sedekah 50, sekurang-kurang 50 ke 100 1 tan, kita perlu lagi dalam 200 tan. Ada siapa yang ada kelebihan nak bersedekah, nak buat wakaf, bolehlah jumpa dengan saya ataupun siapa yang dikenal datang ke madrasah sebagainya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bil 'ilmi qad bana asta'mina asrarana wa syal